Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Yang eksklusif minggu ni kita bersama dengan CEO daripada Kertih FC. Kita ada Tuan Syed. Apa khabar Tuan Syed? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Syed sudi luangkan masa dengan Harimau Melayu untuk kita menemu ramah sikit apa-apa perkembangan tentang Kertih FC ni. Untuk first soalan ni, maybe Tuan Syed boleh terangkan apa itu Kertih FC dan macam mana boleh wujudnya Kertih FC ni? Sebelum wujudnya Kertih FC ni, kami selalu terlibat dalam beberapa penganjuran liga-liga bola sepak yang di sekitar Kertih ni lah. Sejak, kalau tak silap saya, sejak 2004 kalau tak silap kan. Jadi sepanjang kita organize liga tu, kami tengok ramai di bawah ni bakat-bakat yang kita boleh ketengahkan, yang kami boleh ketengahkan lah kan. Tapi mungkin pada masa tu platform yang kami sediakan ni tak cukup besar lah orang kata kan. Dan kebetulan pula kalau tak silap saya masa 2016-17 macam tu, dalam scene bola sepak kita ni ada tengah reformasi liga kan, ada liga M5 yang baru kan. So jadi dan Terengganu sendiri masa tu ada proper liga yang dipanggil Terengganu Amateur League, yang kalau kita tengok liga tu dia memang affiliate daripada Super, Perdana, M3, M4, M5 lah pada masa tu. So jadi kami rasa masa tu mungkin masa yang sesuai untuk set up satu tim Kertih ni untuk bermain di liga yang lebih proper untuk bawa bakat-bakat baru ni, untuk mereka mengembangkan mereka punya bakat lah. Selain itu juga kataan Kertih tu sendiri pun dia membawa maksud yang tersendiri yang cuba kami terapkan pada pelatih-pelatih yang lahir daripada program kami ni. Contohnya macam Kertih tu, K tu stand for knowledge kan. Lepas tu E education, R responsibility, T tu technical intelligence, dan E experience, H healthy for lifestyle. Yang mana kami gabungkan semua ni, kita nak supaya mereka ni bukan setakat main bola je kan, bukan setakat main bola, dan kita nak mereka ni ada ilmu pengetahuan, ada pendidikan, dan akhir sekali kalau dia orang tak boleh main bola sekalipun, tak berjaya jadi pemain bola pun, dia mengamalkan hidup yang sihat lah. Maknanya menjauhkan diri daripada macam benda-benda yang tak molek macam dadah apa semua tu. So itulah Kertih FC. Okay, maybe objektif utama Kertih ni daripada pembangunan sebenarnya untuk daripada akar umbi itu sendiri. Okey, selain objektif tu juga, Kertih juga dia ada plan jangka planning yang sangat proper saya tengok. So maybe apa Kertih, sebab Kertih ni ditubuhkan tak silap saya 2018 dan 2019 tu dah melakar kejayaan dan juarai M4 ataupun Terengganu Amateur League masa tu. So maybe apa rahsia kejayaan tu sebenarnya yang membuatkan orang kata apa dalam masa setahun je dah boom? Kami rasa tak ada rahsia apa pun.
kan mungkin rezeki lah tu. Rezeki Ketih tu sendirilah. Lagipun memang masa TAL itu pun sasaran awal kami ni memang asalnya untuk stay di Premier ni kalau ikutkan dia Division 2 lah Liga TAL ni. So sebab format TAL ni kalau tak silap saya 4 pasukan yang daripada Division Premier ni dia akan terkeluar daripada next season lah. So, jadi objektif kami masa itu adalah untuk kekal sahaja dalam Division Premier tu. Tapi yalah, mungkin semangat player-player pada masa tu dia semangat nak menunjukkan kemampuan dia. Lepas tu betul semangat dia yang tinggi setiap game, dan mungkin bila dia semangat ni dia main dibagi lebih daripada apa yang sepatutnya lah kot kan. Sebab tu kami kira tu adalah rezeki kami lah. Bila masuk tu dah jadi juara Premier dan juara Piala Amateur League lah. So, okay. So untuk season ni memandangkan Ketih memang tak akan masuk ke Liga M3. So apa perancangan Ketih untuk musim 2022 ni? Perancangan Ketih untuk musim 2022 ni memang setakat ni kami tunggu dan lihat dulu. Sebab biasaannya dengan Amateur League ni dia akan berlangsung dalam bulan 8 ke atas lah. Kan? So, bulan 8 ke atas lah. Tapi apa pun kami akan tengok dulu Terengganu Amateur League tu macam mana, dan target kami adalah untuk bermain di situlah. Itu sekiranya ada, dan sekiranya tak ada yalah 2 tahun nak COVID tak ada COVID ni. Jadi banyak kita punya program banyak program yang liga-liga yang kami anjur sendiri tu tak berjalan, sedangkan pemain daripada kelab ni sendiri, daripada Ketih ni sendiri kita select daripada liga-liga yang kami anjurkan tu. So jadi nak kata sasaran kami 2022 ni memang tunggu dan lihat dulu untuk skop utama lah. Cumanya kami banyak tumpukan kepada program pembangunan. Untuk tahun ni memang program pembangunan ni memang kami beri tumpuan yang 100%, sebab kami nak sebab kalau ikut perancangan kami yang 10 tahun tu, fasa kedua ni bermula 2021. So jadi dalam fasa 2021 ni kami nak lengkap dah pasukan pembangunan tu. Maknanya ada bawah 14 dan bawah 16. Okay. So alhamdulillah sekarang ni kami dah start berlatih baru sebulan ni, dalam bulan ni kita baru start berlatih 14 dengan 16, dan 14 kami ada lebih kurang dalam 28 orang, dan 16 kami ada dalam 30 orang lah. Nah tu untuk skuad remaja kami lah. Dan yang lain tu soccer school tu dia just continue berjalan seperti biasa. Dan itulah setakat ni. Memang untuk pasukan utama tu memang tiada sasaran yang khusus lagi lah. Dan kita tunggu dan lihat yang seterusnya macam mana. Okey, boleh kongsikan sikit kepada peminat, pada fan bola sepak lah. Dah tahu yang Ketih ada jalin kerjasama dengan satu kelab di Spain lah. Boleh kongsikan dengan lebih lanjut tak? Mungkin peminat akan tertanya sikit macam mana kelab kecil ni boleh jalin kerjasama dengan kelab dari Spain pula tu. Macam mana tu? Okey. Untuk program partnership kami dengan St. Andrew ni, dia more pada untuk pembangunan pemain-pemain kami lah. Dan target kami adalah supaya the best player yang daripada kami punya program ni, daripada program pembangunan ni, dia ada peluang untuk berlatih dan trial di kelab St. Andrew bawah 19. Dan untuk pengetahuan, kelab St. Andrew bawah 19 sekarang ni dia main first league untuk liga remaja di Spanyol tu lah. So jadi kita cuma mewujudkan peluang ni supaya budak yang lahir daripada sini ni dia berpeluang untuk mengembangkan bakatnya di luar sana.
Dan tapi sekiranya tidak berjaya, kan? Tidak berjaya, dia mesti ada peluang dengan KTFC. Sebab KTFC dia akan kita akan still maintain untuk duduk dalam dalam structure Liga Malaysia itu sendiri. Jadi itulah macam itulah dia punya serba sikit penerangan tu. Dan Oscar Rera ni yang jadi advisor kami ni, dia memainkan peranan yang penting untuk set up kami punya DNA dan tengok modul latihan yang kami ada lah, supaya jurang antara pemain ni dapat dikurangkan. Kan beza kan, player Europe dengan player ASEAN ni terlalu beza, nak dekat ASEAN Tenggara lah. Tapi kita cuba mengurangkan supaya dia pergi di sana esok untuk trial tu, gap tu tidak terlalu jauh. Dan dia pergi sana pun bukan dia terus masuk kepada skuad St. Andrew A yang utama, dia akan masuk dalam B dulu untuk dia berlatih, untuk dia trial apa semua kan. Sedang program ni program ke St. Andrew ni bukanlah semua orang boleh pergi kan, dan program ni main tu akan dipilih sendiri oleh technical kami lah, technical team kami untuk memilih betul ke tak yang dia ni layak untuk pergi di sana. Kalau tak layak, tak adalah. Bukan setiap tahun wajib kita nak kena hantar, tak ada tu. Kan? Maknanya kalau adalah. Ya, ada kalau kata dia ni betul-betul boleh pergi, so kita hantar. Kalau selagi mana tak dapat, tak adalah. Tapi kita still continue dengan St. Andrew ni untuk beberapa tahun akan datang. Ada lagi perancangan yang lain yang kami dengan dia lah. Antaranya sepatutnya dia wakil dia orang akan mari, delegasi orang akan mari dalam bulan 2 ni, tapi disebabkan COVID apa semua ni kan, kita tangguh dulu. Setakat ni memang kami pun ada plan nak ke sana, cuma keadaan sekarang yang tidak mengizinkan. Kita dapat tahu PT sendiri ada kelab yang kecil tapi ada technical director yang daripada Sepanyol tu. Rasanya kelab-kelab besar kat Malaysia ni pun masih lagi tak ada technical director. So macam mana boleh meyakinkan Oscar tu sendiri untuk datang ke tim untuk membantu ke tim dalam dari segi pembangunan atau falsafah yang dia nak bawa ni? Ada gini lah, nak meyakinkan orang ni bukan satu benda yang mudah. Pertama, kami menentangkan dia, kami punya planning, roadmap kami yang 10 tahun tu lah. 3 tahun ni kami nak jadi apa, lepas tu fasa kedua tu kami nak jadi apa, dan fasa ketiga tu kami nak jadi apa. Tapi ditolak mentah-mentah lah asalnya. Kan, sebab masa tu dia kata apa, yelah, dia ni macam dia kata macam tak sesuai lah untuk dekat dengan kita ni kan. Tapi nak menjadikan rezeki lepas pada kita juara TL malam tu, saya dapat satu mesej daripada dia, ucapan tahniah daripada dia, dan dia kata dia willing untuk duduk duduk bersama dan boleh berbincang lah next step dia. Tapi benda tidak mudah lah, kita nak meyakinkan orang kan. Sebab sebenarnya benda ni kita kena meletakkan orang yang betul di tempat yang betul. Betul. Okay. Contoh macam mungkin ada pemain-pemain muda yang maybe nanti akan tengok ke, yang dah tahu ketik dia nak join ketik FC ni macam mana daripada segi pemilihan tu, sampailah maybe kalau dia boleh dia menjadi yang terbaik, dia nak pergi ke Spain sendiri. Proses tu. Okay, kami taklah orang kata terlalu ketat sangat, maknanya kena main dengan liga kami dulu baru kita nak tengok dia, tak macam tu kan. Nak beritahunya, proses dalam liga kami ni, pemilihan ni itu satu proses. Dan untuk trial kita masih buka. Kalau siapa yang berminat untuk try dengan kita sentiasa membuka kepada mana-mana yang pemain yang nak trial, tapi bergantung kepada technical team. So kalau dia technical team kata dia bolehlah macam saya sendiri pun, saya sendiri pun tak pernah campur urusan orang. Yang saya tahu hanyalah ni kita punya planning,
Kalau ni kita punya nak jadi dan ke team ada skop masing-masing. Saya pun ada skop masing-masing. So, jadi kalau nak siapa yang nak mari trial tu boleh hubungi tim kami dan boleh mari trial. Tak salah pun. Cumanya dapat tak dapat tu bergantung kepada teknikal tim lah. Okey. Kita tahu Kertih kelab kecil, macam mana nak run sebuah kelab tu. Apa perniagaan yang Kertih ada untuk support kelab? Kalau sebut pasal ni yang biasanya kelab bola ni orang kata sponsorship lah, kan, sponsorship. Tapi kami ada buat juga selain daripada sponsorship tu, kami ada buat satu panggil program bekerjasama dengan peniaga kecil ni yang dipanggil SME, yang di sekitar kami lah, di mana dalam kerjasama ni ia banyak melibatkan urusan perniagaan. Dia banyak melibatkan urusan perniagaan yang mana menguntungkan antara pihak kelab dan pihak peniaga sendiri. Dia bukan bagi duit melalui kerajaan dia dapat tak. So dia adalah deal yang kami deal macam ni, ada deal macam ni. Setiap deal tu dia ada lain-lain, dia tak samalah. Selain daripada tu, selain daripada kerjasama kami dengan SME ni, memang kami ada satu core business ni yang memang dalam kami punya link sendirilah, iaitu dalam industri oil and gas ni, seperti kita buat ENI, manpower supply, ada benda-benda yang kecil itu yang kami rasa dia boleh untuk menampung perbelanjaan sesatu kelab. Okey. Kita juga Kertih ni ada satu planning lah yang Sport City sendiri, ada stadium sendiri, facility sendiri. Jadi Tuan Syed dan ceritakan sikit planning tu bila yang akan siap untuk sasaran Kertih sendiri. Boleh ni, ada repeat tak jelas tak jelas soalan. Okey, kita dapat tahu Kertih ada satu proper planning lah untuk jangka masa panjang. Akan wujudkan Sport City, tak silap saya, Kertih Sport City. Maybe Tuan Syed boleh ceritakan sikit lebih lanjut mengenai planning Kertih sendiri. Okay, fokus kami sekarang ni adalah untuk menyiapkan Kertih Sport City tu. Itu fokus utama kami. Bukan kata tim ni tak penting. Tim ni penting. Tapi keutamaan kami ketika ini adalah menyiapkan Kertih Sport City tu. Dan memang sekarang ni sepatutnya Kertih Sport City ni dah berjalan lah. Cuma kami ada delay sikit. Delay itu disebabkan beberapa perkara teknikal antara kami dengan investor yang biasalah bila tengah jalan ni bila kita berjalan ni biasanya ada masalah ni yang berlaku. Dan alhamdulillah benda tu dah selesai, dan kami pun dah mula start bulan lepas. Dah mula start bulan lepas untuk kerja-kerja groundwork. Kan? So dan kami jangkakan Sport City ni dia ada beberapa fasa. Fasa pertamanya akan mengambil masa dalam 2 tahun untuk siap. 2 tahun untuk siap. Itu fasa kedua dan fasa ketiga. Dan seterusnya sebab dia ada 6 fasa semua. So jadi keseluruhan fasa ni yang kami jangka siap adalah lagi 6 tahun. Tapi untuk permulaan ni fasa pertama ni memang padang gym, futsal dan badminton ni akan siap dalam masa 2 tahun ni lah. So yang lain-lain tu macam sitting, cafe, VIP box semua tu dia akan siap ikut fasa yang seterusnya. Dan untuk fasa awal ni memang kami dah ready, investor dah ready untuk menyiapkan lah. Dan tapi alhamdulillah kerja-kerja ni memang kami tengok sekarang ni memang kita dah start baru ni kan. Dan kami jangkakan bila siapnya Sport City ni nanti ianya akan menyumbang 20% pendapatan daripada pendapatan tahunan kelab lah. Sebab tu kami sangat tumpukan pada fokus kami adalah sekarang ni untuk menyiapkan Kertih Sport City tu. Okey, saya nak berbalik sikit kepada ni lah AFL, macam Football League punya ni.
Setakat ini pada tahun 2022 ni, AFL ada update apa-apa tak untuk pasukan M4 dan M5 ni mengenai kejohanan ke, ada apa-apa planning dia orang, perancangan jadual untuk season ni ataupun senyap? Okay, first kita kena faham dulu. Ini apa yang kami di kelab faham lah. AFL dia sebuah badan yang jaga untuk amateur team yang seperti M3, M4 dan M5. Dan kalau kita tengok statement daripada chairman AFS sendiri, kalau tak salah bulan 12 je tu, bulan 12 ke tahun lepas, kan, bulan 12. Dia ada menyatakan yang Liga M4 untuk tahun 2022 ni memang tak ada. Betul. Okay, memang tak ada. Sebab cumanya Liga M4 untuk Liga M4 ni akan ada pada 2023. Next year. Okay. Sebab kalau kita tengok apa yang saya faham daripada itu, Liga M3 ni yang tahun yang berlangsung sekarang ni, dia ada 20 pasukan. Okay, so 12 pasukan yang akan kekal di M3. Okay, 8 pasukan 8 akan turun. 8 akan turun ke M4. Yeah. Okay. Dan Liga M4 ni dia akan ada, kalau tak silap saya, 12 pasukan juga. So slot 4 pasukan untuk M4 tu yang akan diisi Liga M5 yang berlangsung pada tahun ni. So jadi Liga M5 ni liga yang dianjurkan oleh negeri, liga negeri. So jadi kalau ikut pada pemahaman kami, memang M4 memang tak ada tahun ni. Memang tak ada langsung. Dan cuma M5 lah. So M5 negeri kan. Kami masih menunggulah sekiranya ada tak Liga M5 di negeri Terengganu ni. Kan? Itu kami tunggu dan lihat dulu perkembangan semasa. Sekiranya M5 ada, apakah kita akan join juga untuk season? Yes, memang kami kalau ada M5 di Terengganu tahun ni, memang kita akan join lah. Sebab memang kami nak duduk dalam satu hierarki sepak Malaysia tu. So kita kena duduk dalam dia punya sistem lah. Takkan kita nak duduk luar sistem dia. Tak. Takkan nak pergi main tekan liga yang tidak affiliate bawah AFL tu. So macam mana kita nak naik? Kan? So jadi untuk kita sampai sasaran kita tu, untuk capai kita punya visi dan misi tu, kita kena duduk dalam sistem tu sendiri. Sebab saya dengar cerita target Ketis sendiri 2028 baru nak main M3 ya. Target tu lah untuk planning. Mungkin memang kita target. Mungkin peminat akan tanya kenapa lama sangat ni, sedangkan Ketis ada nama. Ketis antara yang orang fan pandang lah, fan pandang. Nama ni semua tim ada nama. Kan? Betul tak? Semua tim ada nama. Dia Cukai ada nama, hari ni ada nama, semua ada nama belaka. Orang kata tak. Tapi pada kami nama tu tak penting. Yang penting sustainability. Nak duduk dalam lama mana kita nak duduk dalam tu. Lama mana kita nak duduk dalam scene bola sepak Malaysia tu. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 100 tahun, 200 tahun, sampai kiamat. So bergantung kepada objektif kelab masing-masing. So kalau kata nak masuk boleh je masuk. Masuk, tak ada masalah, boleh masuk, tapi lama mana kita nak duduk dalam kita punya scene bola sepak tu. Tak, sebab apa yang kami belajar dengan Sir Andrew ni adalah saya nak tanya dengan dia punya pengarah dia punya macam apa ni, program dia punya lah, program antarabangsa dia. Sir Andrew ni kenapa tak main La Liga 2, kenapa tak main La Liga 1 kan? Kenapa dah 112 tahun umur kelab ni masih duduk Division 4, Division 3, Division 4, Division 3, naik kejap Division 2 setahun, jatuh balik Division 3, jatuh balik Division 4, itu macam situ je. Kan? Jadi jawapan dia adalah, dia kata kita nak wujud dalam sistem bola sepak ni selagi mana kelab ni boleh bertahan. So point dia kat situ,
kalau kita tak ada sustainability kelab tu sendiri, macam mana kita nak bertahan? Sebab kan kita kata tadi, kita ada program remaja, kita ada program grassroots. So platform untuk diorang ni dan liga yang kami anjur sendiri pun, platform untuk diorang ni untuk pergi lebih jauh. So kalau katalah kita main M3 tapi dalam keadaan next year kita tak boleh nak main dah. So macam mana dengan yang lain-lain program ni? Takkan nak stop sampai situ je. So jadi biarlah itu kami kukuhkan dulu foundation. Sekarang ni stadium pun tak siap lagi. Takkan nak main dekat tempat lain. Takkan. So jadi siapkan semua dulu. Lakukan jualan beras dulu. Sekarang kami jual beras ni. So lakukan jualan beras dulu. So kita ada income yang sustain. So at least nak masuk tu untuk masuk dalam liga tu kita boleh bertahan. Bertahan maksudnya maintain lah. Takkanlah kita tak nak kita terkeluar daripada liga dengan sebab masalah kewangan. Kita nak kalau kita jatuh pun dengan performance kita yang drop. Dan kita kejar naik balik. So macam itulah supaya ada ruang budak-budak yang tak ada peluang ni dia boleh naik satu peringkat kepada satu peringkat lah. So itulah kalau nak tahu sebab apa Kertih tak main di M3. Ya, tu mungkin ada fan yang tanya kita sampaikan. Okey, mungkin yang terakhir sekali harapan Kertih sendiri maybe ada fans-fans yang nak dapatkan merchandise ke, nak follow Kertih, nak join ke yang pada akaun undi. Merchandise setakat ni memang kami jual dalam Shopee sajalah setakat ni kan. So kalau mana fan mana peminat yang nak beli tu bolehlah. Orang Terengganu kata silau-silau. Silau-silau di Shopee kan. So dalam tu adalah ada bermacam-macam dalam tu dan tapi kebanyakannya dah habislah macam jersey pun kita akan keluarkan jersey baru dalam masa terdekat ni kan, tapi itu pun bergantung juga kepada keadaan semasa. So kalau nak menyertai pasukan, tadi saya dah jawab tadi kan, boleh je contact untuk buat trial kan. So kalau nak join management kena lalui banyak benda lah nak join management ni. Kan ada tak boleh lah nak kata apa nak masuk itu kita adalah melalui beberapa interview dululah. Okey, tak apa, nanti Ashraf kata nak join untuk kata squad senior. Saya dulu. Okey, tuan saya, itu saja daripada kami Harimau Melaya. Terima kasih banyak kerana sudi luangkan masa dengan kami. InsyaAllah nanti ada rezeki kita jumpa lagi. So, terima kasih sudi.